Ada dalam jiwa kita, jiwa anak kita, jiwa isteri kita, ada isteri ramai, jiwa isteri kita. Hubbun Nabi, kecintaan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana bila kita cinta Nabi, maka kita akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita cinta Allah, Allah akan rahmati kita. Bila Allah merahmati kita, kita mendapat redha Allah, dan jika redha Allah inilah kita akan memiliki jannah Allah Subhanahu wa taala. Buat Allah. Nabi lahir tiada bapa. Habis sahaja Abu Lahab pun bila mendengar Nabi dilahirkan dikhabar oleh hamanya Suwaibah. Suwaibah ini kalau dikirakan dia cukup mahal, hamba yang paling mahal yang dimiliki Abu Lahab. Harganya 30,000 dinar. Kalau sekarang ini kita kirakan 30,000 dinar bersamaan 300,000. Ini bukan hamba yang cerita keram itu. 5 dirham. Tak ada 5 dirham ni. Ini percakapan najis 5 dirham. 1 dirham cukup. Tak ada. 30,000 dinar. 300,000 ringgit sekarang. Seorang yang cantik, kuat bekerja, amanah dan sebagainya, dan disukai oleh Abu Lahab. Tatkala dia mengkhabarkan kepada Abu Lahab, "Ya Abu Lahab, Aminah telah melahirkan anak saudaramu." Bilanya Abu Lahab ini pertama sekali, "Wahai Suwaibah," diucapkan, "kerana kau telah memberikan aku khabar tentang satu berita yang cukup gembira, maka kau berikan ya Suwaibah." Diadakan jamuan bersama-sama menyembelih mereka 70 ekor kibas dan unta untuk dijamu kerana gembiranya Abu Lahab terhadap lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab yang kafir itu gembira sampai begitu sekali dia membesarkan, kerana anak lahirnya anak lelaki di sisi bangsa Arab ketika itu merupakan satu anugerah yang cukup besar. Apatah lagi yang lahir itu anak saudaranya sendiri daripada adiknya Abdullah bin Abdullah. Kalau kita pun kelahiran Nabi pun kita pun tak tahu. Cuti tak, cuti umum. Tapi pagi bangun pagi tengok Doraemon, tengok Pokemon, tengok Bobo dan sebagainya. Layan cuti masing-masing. Tapi kalau tengok sekarang Nabi apa ni? Tengok tanya mau apa boleh. Tuan pokoknya kepada Allah. Kemudian diberikan Nabi SAW kepada Ummu Aiman. Halimatus Sa'dah. Halimatus Sa'dah ini dari kalangan Bani Sa'ad. Keajaiban berlaku sebenarnya ketika itu Bani Sa'ad ini daripada satu perkampungan di macam Ulu Silat. Kalau kita sini Ulu Langat tak, maka kita katakan dahsyat. Ulu Yang dekat sikit, Ulu Yang pun dah dahsyat tak. Maka ini perkampungan jauh. Kerana ini budaya orang Arab. Bila lahirnya seorang anak-anak, laki lelaki ke perempuan, mereka akan disusukan oleh ibu susuan yang lain. Kemudian ibu susuan ini di satu tempat yang jauh daripada kota Makkah, supaya mereka terpelihara daripada benda-benda yang tidak elok yang berlaku di kota Makkah, berhala dan sebagainya, dan juga perkara-perkara persekitaran yang tidak begitu baik untuk manusia yang baru lahir seperti bayi ini. Maka hari itu Sa'dah sebenarnya adalah orang tahi dan ada bayi lagi. Maka diambillah ini Muhammad ini sebagai bayi untuk disusukan. Halimatus Sa'dah ni orangnya kurus kering, tak ada banyak susu dah. Nampak pun tak ada apa-apa dah. Tak ada apa-apa. Dia pun risau, nak ambil Muhammad ni kan anak aku sendiri tak cukup, macam mana aku nak susu orang. Tapi dengan keputusan berkali Aminah berserah tanggungjawab, maka Halimatus Sa'dah pun mengambil Nabi ini, dibawa balik ke kampungannya di Bani Sa'ad. Keajaiban berlaku, susu yang tidak ada tiba-tiba semakin banyak dengan adanya Halimatus Sa'dah ini teruskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama ini kambing-kambing Halimatus Sa'dah ini tak ada apa, kurus kering. Kalau susu sekali biji pun dah tak ada nak cakap nak keluar, tapi berkat dia menjaga menyusukan Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin membesar semakin tersebut. Malah kehidupan mereka semakin bertambah. Bersama-sama dengan anak Halimatus Sa'dah yang nama Shima. Mereka bermain daripada usia Nabi kecil sehingga Nabi berusia 5 tahun. Sepanjang dari Nabi itu, Halimatus Sa'dah pernah berkata, bayi ini cukup berbeza dengan bayi lain. Nabi ketika bayi pun, baginda telah memiliki sifat mengutamakan orang lain. Tak kala Nabi kelaparan, bayi kelaparan, anak perempuan, anak saya sendiri tak sama juga. Kalau lapar, agak-agak dia diam.
kelaparan. Tapi tak kala dia melihat ketika itu saudara sesuatunya Shima itu sedang menuju, tapi dia tidak. Sehinggalah bagi dia melihat Shima itu habis menyusu daripada Halimah Sa'diyah, barulah baginda menyusu dengan Halimah Sa'diyah. Tak kala masih bayi lagi, Nabi utamakan orang lain, walaupun kasih sayang Halimah Sa'diyah kepada Nabi tidak dibezakan dengan anak sendiri. Sampai umur 5 tahun, maka Halimah Sa'diyah pun menyerahkan semula Nabi ini kepada ibu dan Aminah. Aminah datang bersama Ummu Aiman. Kerana tiba-tiba di Abwa selepas berziarahi makam ataupun perkuburan ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib, maka perjalanan pulang daripada Abwa itu, daripada Madinah ke Makkah itu bagi masa yang panjang. Dalam perjalanan kemudian ditemani oleh Ummu Aiman, satu lagi nasihat Belanda atas Nabi SAW. Pertengahan antara Madinah dan Makkah, di satu tempat namanya Abwa, Nabi yang telah sedia ada kehilangan ayah, dan tiba-tiba Aminah jatuh sakit. Ketika itu ada Nabi umurnya 5 tahun, ada Aminah ibunya, ada Ummu Aiman bersama kafilah-kafilah daripada Makkah yang lain. Bayangkan tuan, anak 5 tahun melihat ibunya dikata kesakitan, jatuh sakit. Nabi lihat mata ibunya, Nabi lihat mata Ummu Aiman. Maka Aminah memanggil Ummu Aiman, memesankan sesuatu. Tak kala Aminah memesankan sesuatu kepada Ummu Aiman itu, dilihat mata kedua-dua perempuan ini bergenangan dengan air mata. Aminah mengambil mendatang Nabi SAW, melihat Nabi dengan bersungguh-sungguh, dan dia tahu ajalnya semakin dekat. Tak kala itu tuan-tuan, itulah pertemuan terakhir dua orang anak dan ibu ini. Tak kala Nabi amat memerlukan kasih sayang seorang ibu. Ayah dah tak dapat lagi dah, baru dah dapat kasih sayang ibu. Umur 5 tahun telah kehilangan ibu yang meninggalkan Nabi selama-lamanya. Umur 5 tahun berlalu. Jadi umur 20 tahun, 40 tahun, ibu meninggal. Macam mana pasal kita dapat? Ingatan kesedihannya cukup Nabi rasa. Tapi Allah telah berjanji dalam surah Al-Duha, Al-Duha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan kami dapati itu dengan ayat ini. Ayat lain Al-Duha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula, walasawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa. Kami nampak engkau dijadikan anak yatim yang Muhammad, dan kami pelihara janji Allah. Habis sahaja Nabi meninggal Aminah, dibawa balik Ummu Aiman ke Mekah. Sampai sahaja di Mekah, Datuk Baginda Abdul Muttalib menunggu dengan penuh gairah, memeluk cucu yang disayanginya, merasa sedih cucu ini yang tidak ada pernah dapat langsung kasih sayang bapanya, tiba-tiba umur 5 tahun kehilangan kasih sayang yang melindungi. Dipeluknya Nabi ini dengan bersungguh-sungguh, mengalirkan air mata Abdul Muttalib, dan saat itu dia berisytiharkan, mulai hari ini Muhammad ini menjadi anak. Yang kamu panggil ini Muhammad ini cucuku, sesungguhnya dia adalah anak. Sebab daripada ramai-ramai anak Abdul Muttalib ini, yang paling disayang ialah Abdullah. Abdullah saudara sama ayah, sama bapa, sama ibu, ialah Abu Talib. Hamzah, Abbas, Abu Lahab itu adalah sama bapa berlainan ibu. Bapa saudara juga, tapi bapa saudara yang lain ibunya, tapi sama bapa dia yang Abdul Muttalib. Maka dipelihara Abdul Muttalib ini akan cucu baginda dengan penuh kasih sayang. Jadikan sebagaimana sahaja beliau pergi di bawah Nabi ini,
dicurahkan segala kasih sayang yang secukupnya untuk baginda, kerana kita tahu Muhammad diperlu hidayah sebegitu. Tidak ada ibu, tidak ada ayah baginda yang ataupun Abu Talib yang hendak wilayahnya. Tapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala beberapa tahun selepas itu, maka Abu Talib pun meninggal dunia. Ini seperti katakan sudah jatuh di tipe tangga. Saat Nabi amat memerlukan kasih sayang daripada keluarga, tiba-tiba kehilangan semuanya. Itulah dia baginda. Sebelum kewafatan atau meninggalnya Abu Talib, baginda melapor beliau telah besar kepada Abu Talib. 6 anak lain, Hamzah tak boleh. Pandang Abu Lahab lagi tak boleh pakai, maka dipilih sebagai Abu Talib. Padahal Abu Talib bukan orang senang, anaknya ramai, keluarganya sederhana sahaja. Isterinya bernama Fatimah binti Asad. Tapi dengan amanah yang diberikan oleh Abu Talib ini, maka Abu Talib mengambilnya sebagai satu amanah. Kenapa Abu Talib memilih Abu Talib? Kerana Abu Talib tahu, walaupun Abu Talib ini seorang yang cukup saja, sederhana sahaja. Ramai anak, tidak berapa kaya macam Abu Lahab, tidak berapa gagah macam Hamzah, tidak berapa hebat macam Abbas. Tapi di kalangan anak-anak itu, Abu Talib ini yang paling islami, yang paling berjaya daripada anak-anaknya, termasuklah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Itu Nabi diserahkan kepada Abu Talib, dijaga Abu Talib ini. Maka bermulalah saat diterimanya Abu Talib baginda dengan sendiri. Abu Talib mengaku tidak mau membezakan antara Nabi dengan anak-anak yang lain. Dan dia dimuji Nabi SAW dengan panggilan anakku, anakku, anakku. Diambil juga Fatimah bin Asad ini. Fatimah binti Asad ini isteri kepada Abu Talib ini, menjaga baginda seperti mana menjaga anaknya sendiri. Maka bermulalah kehidupan di rumah Abu Talib, bersahabat-sahabat dengan sepupu baginda yang lain dan sebagainya. Ketika umur baginda lebih kurang 10 tahun, pergilah Abu Talib ini untuk berdagang. Abu Talib ini berdagang ini tak nak bawa Muhammad pada asalnya, kerana dia tahu Muhammad pada usia 10 tahun tak mampu lagi untuk pergi berdagang ke Syam. Syam itu di mana tuan? Syam itu di Syria sekarang.